Assalamualaikum dan selamat malam. Dah pakat makan dah. Kita hari ni lambat sikit bersiaran pasal dah kerja sikit hari ni, sibuk. Jadinya saya dengar kata highway apa ni jam hari ni, malam ni, petang ni, daripada petang sampai keluar ni jam teruk. Saya punya sepupu daripada Melaka balik Bangi pun pukul berapa tadi dia tolak? Pukul 4 tak sampai-sampai lagi ni. Siang kat dia. Okey, so cerita malam ni nak tanya, pernah dengar tak pasal Dunning-Kruger effect? Menatang apa tu? So Dunning-Kruger effect ni, kita cerita dulu dia punya cerita di sebalik dia, dia punya asal usul. So Dunning-Kruger effect ni dia adalah satu kajian yang yang dikeluarkan oleh dua orang lah, Mr. Dr. David Dunning dengan Justin Kruger. Bukan Justin Bieber, Justin Kruger. Okey. So sebab mereka dua orang tu jadilah dua nama Dunning-Kruger. So apa Dunning-Kruger ni cakap? Dia kata orang yang tak berapa pandai, dia akan terlebih estimate dia punya kepandaian. Ingat dia terror. Tapi orang yang dah ada ilmu, orang yang pandai, kadang-kadang dia akan underestimate dia punya kepandaian. So itu secara amnya dia punya efek ni. Tapi kalau selalu duk Google cerita pasal Dunning-Kruger ni, dia lebih kepada kita panggil personal bias. Bias ni dia macam kecenderungan kita membuat keputusan tu berat sebelah lah. So kita panggil dia personal bias. So personal bias ni untuk Dunning-Kruger effect. Okay. So dia ni selalunya Dunning-Kruger effect ni orang selalu tersalah tafsir, tersalah guna dia punya analogi, dia punya keputusan kajian ni. Dia ingat benda ni untuk guna pada orang kurang cerdik lah. Okay. Tapi sebenarnya Dr. David Dunning ni cakap dia punya kajian ni sebenarnya untuk kita sendiri, untuk diri sendiri, bukan untuk orang. Maksudnya macam mana? Maksudnya dia kata dia punya research ni guna untuk diri kita sendiri, untuk kita sedar. Dan kesedaran diri tu, dan juga kena ada rasa rendah diri bila kita nak menuntut ilmu. Tu sebenarnya. Tapi orang dah disalah tafsirkan dia punya kajian ni. Itulah keluar cerita macam-macam. Dia kata orang orang kurang cerdik ni, mereka act lebih. So bila dah pandai sikit, mereka dah tak berapa act sangat. Okay. So you boleh Google Dunning-Kruger effect. Dia akan keluar graf lah. Okay. Graf dia paksi Y, paksi tegak tu dia tahap keyakinan diri. Paksi X yang kat bawah ni dia lebih tahap ilmu yang kita ada. So dia punya graf tu akan naik macam ni, dia akan turun, naik balik sikit. Okay. So yang graf masa awal naik ni, dia panggil Mount Stupid. Okay. So bila Mount Stupid ni, dia nak kata bila kita tahu sikit, kita belagak pandai lebih. Okay. Ni orang yang duk cerita ni lah kan. Okay. So bila kita dah sampai satu tahap, kita belajar tu, kita dapat ilmu sikit, kita study lagi, baru kita sedar benda tu banyak sebenarnya. Kita tahu sikit je. So kita punya confidence level perlahan-lahan akan turun. Tu yang kita turun slope tu. Bila yang turun slope tu dia panggil Valley of Despair. Sebab kita yalah, kita baru tahu kata kita banyak kita tak tahu. So bila kita study lagi, kita dah belajar, so benda tu dah makin make sense. Kita dah boleh pandai dapat faham, dapat hadam benda kita belajar tu. So slow dia akan naik balik lah. So yang tu kita panggil slope of enlightenment. Cerun kepandaian lah. Okay. Kesedaran, cerun kesedaran. Okay. So cerita dia sekarang itu pasal graf dia. So macam saya sebut awal-awal tadi, orang kadang-kadang lah ni dah tersalah tafsir graf Dunning-Kruger ni. Dia gunakan untuk orang-orang yang belagak pandai. Tapi sebenarnya tak. Mengikut Dr. David Dunning, graf ni bukan untuk orang yang belagak pandai. Graf ni untuk
kita gunakan sebagai panduan diri kita sendiri semasa kita nak belajar, untuk kita sedar dan rasa rendah diri bila kita nak menuntut ilmu. Okey. Alright. Okey, itu lepas satu bab. Bab yang kedua, bila saya duk baca-baca tadi pasal Dunning-Kruger ni, rupa-rupanya dah ada keluar research baru pasal Dunning-Kruger ni. Dia katakan Dunning-Kruger ni sebenarnya adalah satu artifact dalam research. Apa maksud dia artifact dalam research ni? Maksud dia nak kata research ni sebenarnya dia punya keputusan dia punya hasil kajian itu tak berapa betul. Maksudnya kejadian yang tak normal lah. Okey. Sebab apa? Sebab kajian ni masa mula-mula Dr. David Dunning dengan Justin Kruger buat, dia guna dia punya pelajar-pelajar untuk test dalam dia punya kajian ni. Okey. So dia punya student kena ambil exam. So dia orang akan assess dia orang punya markah sendiri dengan markah yang sebenar. So akan dapatlah graf macam tadi tu. Tapi bila ada orang yang buat benda yang sama guna komputer tanpa ada bias, tanpa ada kecenderungan untuk buat pemilihan yang berat sebelah. Okey. Terkejut. Sorry. Patah. So dia nampak sebenarnya benda ni boleh direplicate dalam komputer yang tak ada bias tu pun dapat keputusan yang sama. So jadinya depa kata Dunning-Kruger effect ni sebenarnya tak betul lah. So tak boleh nak digunakan secara meluas lagi lah lepas ni. Okay. So tu nak cerita sebenarnya. So pada siapa-siapa yang sebelum ni duk mengata Dunning-Kruger effect ni untuk orang yang kurang cerdik bila cakap action. So kita tak boleh nak guna dah lah Dunning-Kruger effect ni. Termasuklah saya sendiri. Sebab dulu pun duk kata juga orang kurang cerdik ni bila dia baca sikit je dia dah terror, berperasaan terror lebih kan. Rupa-rupanya tak lah. So kita kena cari contoh lain lah. Okay. So sentuh sikit pasal mendapatkan ilmu ni. Bila kita tengok balik graf Dunning-Kruger ni, sebenarnya dia ada bersangkutan juga dengan apa yang ulama-ulama Islam cerita dulu. Dia kata level untuk belajar ni ada 3 level sebenarnya. Level yang pertama, kita belagak. Maksudnya kita belajar sikit kita rasa kita dah terror dah. Okey. Tapi bila kita belajar lagi pasal benda tu, belajar lagi mendalam, kita dapat tahu kita ni sebenarnya banyak lagi benda kita nak kena belajar. So kat situ kita sampai level yang kedua, kita sedar, kita rendah diri untuk belajar. Terus lepas tu level yang ketiga, level tu kita panggil kita sedar sekarang ni walaupun kita dah belajar banyak, tapi rupa-rupanya lagi banyak benda yang kita tak tahu daripada kita tahu. Tu level yang ketiga lah. So level ketiga ni kita akan rasa sangat rendah diri, sangat tawaduk, sangat rasa kehambaan kita kepada Allah. Sebab walaupun kita rasa orang kata kita tahu banyak, tapi sebenarnya kita tak tahu banyak tu lagi banyak apa yang kita tahu. Boleh faham ke? Saya pun agak-agak nak faham juga tu. Okey. So setakat ni perkongsian saya malam ni, harap-harap dapat membantu, harap-harap ada benefit kita malam ni. So insyaAllah besok kita bersiaran lain. Selamat malam, selamat makan pada yang makan. Siapa yang tengah memandu balik rumah tu, selamat memandu. Bersabar-sabar lah kalau tersangkut dekat jam. Jangan marah-marah. Okay. Assalamualaikum.